A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, man yudlilhu fala hadiyalah. Ya Allah, jadikanlah batin kami ini lebih baik daripada zahirnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan cuba membentangkan berkenaan tajuk Syarah Hikam Tok Pulau Manis, yang mana ahli kumpulan kami ini terdiri daripada 4 orang, iaitu Iliana binti Ilyas, Amani binti Mukhtar Hayi Kali, Umi Hani Sa'idah binti Suhaimi dan juga Kuhawa binti Kuhamid. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, antara konteks perbincangan mengenai Syarah Hikam Tok Pulau Manis ini iaitu merangkumi pengenalan biografi, kandungan kitab, metod penulisan dan akhir sekali diakhiri dengan tugas ulasan dan penutup. Okey, sebelum tu mari kita fahami apakah itu kitab Syarah Hikam Tok Pulau Manis dan apakah aspek-aspek perbincangannya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kitab Syarah Hikam Tok Pulau Manis ini merupakan suatu karya yang sangat berharga kerana banyak mengandungi rahsia-rahsia agama yang sangat sedikit orang-orang awam seperti kita ini mendengar dan meminatinya. Sekiranya para pembaca ada memasuki sebaran aliran tarekat Sufiah dan mendapat bimbingan dan latih tubi daripada seorang doktor kerohanian yang bertugas untuk membaiki hati dan hal-hal kebatinan daripada Tuan Guru yang Syekh lagi mursyid yang kamil mukammal, yang telah merasai dan mengalami mandi, berenang, menyelam dan bergeluman dalam alam misal, alam arwah, alam malakut, alam jabarut, alam nahut, alam yahud dan alam hahud. Barangkali mudah sahaja sesungguhnya janganlah kita cepat melenting dan tergesa-gesa mengatakan ilmu ini sesat, tidak betul. Untuk memahaminya agak sukar bagi orang yang kurang atau tidak ada pengetahuan tentang ilmu ini. Sesungguhnya hanya guru mursyid sahaja yang dapat melakukannya dan zikrullah jua yang dapat membersihkan hati yang gelap gelita dengan mengambil bai'ah dan talqin daripadanya. Bimbingannya disertai wirid-wirid dan zikrullah, hati dapat disuci bersihkan sehingga dapat memandang Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang gaib-gaib. Tujuannya juga tidak lain hanya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menghampirkan diri kepadanya dalam keredaannya semata-mata. Sesungguhnya antara aspek-aspek perbincangan dalam Syarah Hikam Tok Pulau Manis ini ialah mengandungi, dia banyak membincangkan berkenaan dengan aspek tasawuf, kerana tidak seseorang manusia itu banyak terdapat sifat penyakit-penyakit hati seperti sifat mazmumah, iaitu seperti riak, takabur, ujub dan sebagainya. Oleh itu kita ini menerangkan bagaimana kita nak menyucikan hati ini dengan sifat-sifat mahmudah seperti sabar, syukur, redha dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi berkenaan dengan biodata Tok Pulau Manis ini. Okey, sesungguhnya nama sebenar Tok Pulau Manis ini ialah Syekh Abdul Malik bin Abdullah, yang mana dilahirkan di Kampung Pauh, Kuala Berang, Hulu Terengganu kira-kira pada tahun 1736 bersamaan dengan 1149 Hijrah, ketika berusia dalam lingkungan 86 tahun. Tok Pulau Manis ini juga adalah sezaman dengan Syekh Abdul Rauf Singkil yang digelar Tok Syekh Kuala, ulama terkenal di Aceh dan juga adalah gurunya.
Tok Pulau Manis ini adalah putera kepada Tuanku Syarif Abdullah, seorang pemerintah dan ulama yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Kerabat Diraja Terengganu yang memerintah kini adalah dari keturunan wali Allah ini, iaitu Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin Al-Wasiqu Billah. Okey, sesungguhnya Tok Pulau Mani ini juga adalah pengamal tarikat Syazaliyah yang diambil daripada guru mursyidnya Syekh Abdul Rauf Singkil ketika di Aceh. Di Mekah, beliau pula pernah berguru dengan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Ketika di Mekah inilah para sahabatnya menyuruh Syekh Abdul Malik mensyarahkan kitab hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ke dalam bahasa Melayu. Walaupun tugas itu amat berat, namun beliau akhirnya bersetuju untuk melaksanakan usaha tersebut. Beliau akhirnya telah dilantik sebagai Khalifah Tarikat Syazaliyah dan diperintahkan supaya mengembangkannya di Terengganu apabila pulang ke negerinya nanti. Untuk mengetahui kisah lanjut tentang sejarah Tok Pulau Manis ini, kita boleh rujuk dalam manakib Tok Pulau Manis yang ditulis oleh saudara Haji Ibrahim yang juga berasal di kampung Pulau Manis, Serada, Kuala Terengganu, dan beliau juga adalah rantaian cucu cicit kepada Tok Pulau Manis. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada kandungan kitab Syarah Hikam Tok Pulau Manis. Okey, dalam kandungan kitab ini ia merupakan Magnun Orpos menerangkan ajaran tasawuf daripada tarikat Syaziliyah, kompilasi hikam dan dihuraikan secara terperinci ilmu fiqh, ilmu tahid dan ilmu tasawuf. Selain itu juga ia membincangkan berkenaan akidah Islam dan permasalahannya dan merupakan pakaian wali-wali Allah. Okey, antara metod penulisannya adalah sebelum tu kita fahami dulu terlebih dahulu berkenaan metod penulisan. Okey, metod merujuk kepada metodologi yang menjadi prinsip pengajaran kitab Al-Hikam oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah, iaitu metod didaktif yang merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip ini. Isi pelajaran kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Metod ini menjalankan teori ke bentuk realiti atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Okey, dan juga metod induktif, yang mana metod induktif dimulai dengan pemberahan pelbagai kes, fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu atau prinsip. Okey, akhir sekali antara ulasan dan kesimpulan yang dapat kami buat adalah kitab Syarah Hikam ini merupakan suatu karya yang sangat berharga kerana banyak mengandungi rahsia-rahsia agama. Selain itu juga aliran tarikat Sufiah ini untuk memahaminya agak sukar bagi orang yang kurang atau tidak ada pengetahuan tentang ilmu ini. Hanya guru mursyid sahaja yang dapat melakukannya, dan zikrullah juga yang dapat membersihkan hati yang gelap gelita. Selain itu juga karya ini dihasilkan adalah untuk mendidik orang awam bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, membuang sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri seorang hamba. Karya ini juga dapat membawa kita kepada lebih mengenali Allah SWT. Okey, yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan segala kekurangan itu datangnya daripada kami sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.